Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para hadirin sekalian. Sebelum kita meneruskan program pada petang ini, marilah kita sama-sama menadah tangan membaca umur kita Al-Fatihah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul pada petang ini secara online di hari Jumaat yang apakah serta merupakan penghulu pada segala hari. Bagi menyertai majlis ilmu yang akan disampaikan oleh penceramah kita sebentar lagi. Selamat datang dan ribuan terima kasih diucapkan kepada semua yang menyertai program Tadabbur Intelektual Surah Al-Alaq ini. Untuk makluman hadirin sekalian, program Tadabbur Intelektual Surah Al-Alaq ini diadakan khas untuk memberi pengertian kepada semua pelajar agar lebih memahami isi kandungan kitab suci Al-Quran yang disampaikan kepada penghulu kita Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum saya menyerahkan majlis kepada penceramah kita, saya akan bacakan sedikit mengenai latar belakang beliau. Beliau ini namanya Raja Naharuddin bin Raja Nur Azim. Dan beliau bukan namanya saja Raja, tetapi beliau, pencapaian beliau adalah, kita boleh nampak memang beliau layak untuk dapat nama Raja tersebut. Jadi asal usul kita ini memang pencapaian beliau memang banyak, dan antaranya ialah beliau merupakan alumni MRSM Tidaran Piling. Beliau merupakan batch 2002 dan juga Murabbi Tadabbur Brothers. Beliau juga merupakan mahasiswa di ITM Group dan juga alumni Future Leader School, ahli majlis tertinggi angkatan beliau MSLS dan ahli silat gemilang. Bukan itu saja, malah beliau juga bekas Presiden Badan dan juga bekas Ketua Peladan Hikatan 5 pada tahun 2019 dan bekas CEO Program Usahawan Muda 2018 dan yang terakhir adalah penerima anugerah kepimpinan terbaik 2019. Jadi majlis tanpa meninggalkan masa, dengan sukacita nak menjemput Raja Naharuddin bagi menyampaikan perkongsian beliau yang bertajuk Tadabbur Surah Al-Alaq. Kita silakan. Baik, terima kasih kepada tamu moderator kita, Saudara Unais. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saya ucapkan kepada tuan-tuan, perempuan serta adik-adik pelajar, abang-abang, kakak-kakak. So, tak silap saya ada cikgu dalam ni. So, selamat datang. So, terima kasih kepada Cikgu Jo sebab sudi hadir. Jadi, jadi panjang lebar moderator punya memberitahu pasal biodata saya, tapi saya rasa ramai yang kenal. Mungkin yang tak kenal tu form 1 ataupun budak form 4 intake lah. Intake. So, sekali lagi saya Raja Naharuddin, Raja Azmi. Batch bukan daripada batch 2002 tau. Saya ni batch 02 ni batch yang lahir 2002. Masuk maktab 2015. Macam tu. Okay, so alhamdulillah. Semua sihat? Saya nak phone. Ya. Alhamdulillah. Bagus. Okay, macam mana persiapan untuk exam minggu depan? Dah ready ke belum? Belum. Belum. Allahu Akbar. Masya Allah. Tak apa. Slow. Sebab apa? Yakin Allah tu sentiasa ada. Kita belajar, kita tawakal lah noh. Doa. Tapi yang penting berusaha dulu. Baik, alhamdulillah. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kasih sayang serta rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat bersama-sama berkumpul di petang Jumaat yang iaitu hari penghulu segala hari pada hari ini. Jadi walaupun secara alam maya lah kan,
Selalunya program macam ni kita buat face to face. Tapi sebabkan walaupun alam maya, kita buat dalam online, tapi Masya Allah, ada ramai yang datang. 100 orang. So kira macam pencapaian yang hebat lah kalau online. Sebab online ni macam-macam rintangan yang kita dapat. Line lah, lagi macam-macam rintangan yang ada dalam dalam online ni. Orang tak boleh nak masuk. Tapi Alhamdulillah 100 orang ni boleh masuk. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi pertama sekali kita nak tanya kepada kita yang sampai ni, kita yang dapat datang ni, apa nikmat yang Allah bagi kat kita sehingga kan kita dapat join program ni. So mungkin saya panggil lah beberapa orang untuk share apa nikmat yang kita ada waktu kita join program ni. Sebab kita nak hasilkan two-way communication. Maksudnya saya tak cakap seorang. Saya tak cakap dengan kayu. Saya cakap dengan orang. So orang tu mesti respon. So saya panggil lah no. Kita panggil seorang lelaki. Amzar Haziq. Okey, Amzar Haziq. Apa nikmat yang Allah bagi sampai kita dapat join kita punya program ni? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat yang kita join di sini adalah untuk ilmu. Untuk ilmu dari kepada Allah. Kami surah Al-Quran. Hari yang terdapat dalam surah. InsyaAllah. Baik, Alhamdulillah. So saya ambil seorang lagi perempuan. Okey, saya mungkin dapatkan daripada Farisha Huda Haslisha. Farisha Huda. Boleh bagi tahu apa nikmat yang Allah bagi sampaikan kita dapat join program ni? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat yang Allah dapat bagi untuk join program hari ni, dapat mengenali lebih banyak maklumat tentang mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Farisha dan Amzah atas perkongsian tadi. Jadi, apa nikmat yang Allah bagi kat kita ni ialah nikmat masa. Kita ada masa untuk join program ni. Yang kedua, Allah bagi kesihatan kat kita untuk boleh join dalam program ni. Mungkin ada tak ada sakit kan? Tak ada sakit kot. Masa semua sihat-sihat belaka. Yang ketiga, kita dapat apa? Nikmat. Nikmat yang mana? Nikmat online ataupun nikmat rezeki online lah kan. Macam mana Allah bagi online, bagi line dekat kita ni supaya dapat join program ni. Masya Allah. Tabarakallah. Jadi sewaktu mukadimah saya tadi, agak-agak surah apa yang saya baca? Liana Izzati. Apa surah yang saya baca? Saudari Liana Izzati, adakah dari sana? Sorry kan tak clear. Tak apa. Apa surah yang saya baca sebentar tadi? Waktu mukadimah. Siapa baca? Tak apa. Tak tahu kan? Tak apa. Sebentar tadi saya baca surah Al-Alaq. Yang Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah surah yang saya baca tadi. Waktu mukadimah, waktu permulaan tadi. Tak apa. Line. Masalah line. Tabah. So, jadi untuk pengetahuan kita semua, kita hari ni kita akan rungkai surah ni, tapi bukan surah ni saja. Bukan surah Al-Alaq saja. Sebab apa tahu? Kita rungkai benda ni di bawah skop penurunan wahyu yang pertama. So, jadi kita ni akan tadaburlah surah Al-Alaq. Jadi mesti ramai kita tanya, tadabbur ni apa dia?
Sebab saya check lah kan dalam form yang saya bagi tu ramai isi. So dia orang tanya teruja sangat nak tahu tadabbur tu apa dia. So mari kita kupas sikit sama demi sikit. Sebabkan saya ni budak debat, so kita satu persatu kita bagi pendefinisian. So sebab budak debat ni boleh lah belajar definisian. Okey, apa maksud tadabbur? Jadi menurut Dr. Mus'aid Al-Tayyar dalam kitabnya Al-Mafhum, Al-Tafsir wal Ta'wil wal Istinbat wal Tadabbur wal Mufassir. Jadi boleh check boleh Google. Yang mana tadabbur ni ialah usaha untuk kita mencari makna di sebalik zahir sesuatu perkara. So, kebanyakan orang kadang-kadang keliru tau. Dia macam confused. Tadabbur ni tafsir ke? Tadabbur dengan tafsir ni benda yang sama ke? So, jawapannya tak. Jawapannya bukan. Tadabbur satu benda Allah lain, tafsir satu benda Allah lain. Okey. Apa dari segi apa dia berbeza? First, kalau jawapan komen dari segi ejaan lah. Tafsir dengan tadabbur memang confirm lah. Huruf T depan yang sama. Hak lain semua lain. Yang tu yang pertama lah. Dari segi ejaan memang tak sama. Yang kedua, dari segi pendefinisian pun dah tak sama. Yang ketiga, dari segi kaedah. Kaedah ilmu tadabbur dan kaedah ilmu tafsir. Jadi ni bukan ceramah agama tau. Ini bukan ceramah agama, ini bukan ceramah apa-apa. Ini perkongsian. Sebab ini penting. Itu sebab saya share kat anda semua. Kalau benda ni berat, kalau benda ni terlalu berat sangat untuk kita ni, baik saya ceramah pakcik-pakcik. So saya ceramah anda lah sebab anda budak sains. Budak sains yang terpelajar. Okay. So kalau contoh kita nak bab tafsir ni, kalau bab tafsir ni kan, bukan takat study bahasa Arab je kita kena. Kita kena study macam-macam kalau tafsir ni. Nak kena study nahu, nak kena study sorof, bayan, usul fiqh, macam-macam. Memang banyak gila nak kena study kalau nak fokus tafsir. Tafsir kalau kita nak mahir dalam bab tafsir, kena tuntut ilmu. Macam-macam ilmu kita kena tuntut. Memang tafsir ni bukan kita tafsir macam kita tafsir surat khabar Metro ke berita harian ke, bukan. Sebab kita tafsir ni kita tafsir benda ni Al-Quran. Tu yang benda macam-macam kena belajar. Sebab Al-Quran dalam bahasa Arab. Takat tafsir Metro dengan berita harian tu kita boleh. So kembali balik. So soalan sekarang ni, dah tafsir pun jenuh kita nak tuntut ilmu. Macam mana kita contoh kan, tafsir ni perlukan ilmu yang tinggi-tinggi, yang tahap langit kan, kita kata. Memang otak dah langit kan. Jadi kita ni hak geng ciput-ciput ni tak perlu ni ke, tak perlu tuntut ilmu ke. Kita ni contohlah tafsir ni, orang yang pendakwah ni kena mahir tafsir. So takkan kita nak tunggu si pentafsir habis sampai degree baru nak berdakwah tak? Kita ni duduk diam je. Bukan. Tak. Let lu sis. Sebab apa? Allah bagi jawapan dah kat kita. Kat mana? Sila buka surah ke-54 ayat ke-17. Surah Al-Qamar. Okey, saya nak minta tadi lelaki pula. Lelaki kita bagi Akmal Hafizi. Akmal Hafizi boleh buka surah ke-54 ayat 17 tak? Surah Al-Qamar. Mari kita buka sama-sama. Semua yang pegang Quran, tolong buka sama-sama. Kita buka surah ke-54 ayat ke-17. Mana dia? Ya. Bagi muka surat terus muka surat 529. Buka muka surat 529. Akmal Hafizi, adakah anda berada di sana?
Akmal Hafizi macam tak ada je. Tak responnya. Arif Hazmi ada? Arif Hazmi. Assalamualaikum bagi muka surat. Okey. Boleh. Saudara Arif Hazmi ada? Ada. Okey. 54:17. Yes, 54:17. Boleh baca surah Al-Qamar muka surat 529, surah ke-54 ayat ke-17. Ayat 17 Okey, boleh baca maksud dia, bukan baca Al-Arab dia. Baca maksud dia. 529 529 ya adik. Ayat ke-17. Okey. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mahu mengambil pengajaran? Okey adik, pergi ke bahasa Arab pula. Dalam surah dalam ayat ke-17 tu, cuba cari satu perkataan yang adik tertarik yang berkaitan dengan tajuk kita. Ya, Yasarnal Quran. Okey. So alhamdulillah lah kan. So adik dah baca dah. Allah bagi peringatan dekat kita, yang mana Allah bagi jalan mudah untuk kita mengingati apa yang Allah bagi. Maksudnya macam apa yang Allah turunkan ni, Allah mudahkan dah. Maksud dia apa? Kita tak perlu nak menuntut ilmu tafsir, kita tak perlu nak pergi ke universiti apa, Mesir ke universiti mana ke, hanya semata-mata untuk berdakwah. Menuntut ilmu, yes, boleh. Tapi untuk berdakwah, bukan. Untuk faham Al-Quran, bukan cara tu. Bukan kena tuntut ilmu yang sampai tinggi melangit. Okey? So, itu jawapannya Allah bagi kat kita. Kita nak ambil ayat-ayat Al-Quran untuk kita amalkan tak susah pun. Bukan saya cakap Allah yang cakap dalam ayat tadi, surah Al-Qamar tadi. Dia dah bagi jalan mudah kat kita nak faham apa yang Allah turunkan. Persoalannya, ramai yang tanya, macam mana, apa caranya? Apa cara untuk kita ni faham Al-Quran? So, adik-adik, tuan-tuan dan perempuan, kakak-kakak, abang-abang, jawapannya ada dekat tajuk kita pada perkataan yang pertama, iaitu tadabbur. Jadi saya minta lah next orang yang seterusnya untuk baca surah ke-47, surah Muhammad ayat ke-24. Mari kita buka sama-sama surah ke-47 ayat ke-24. Saya bagi tahu muka surat Surah 47. Kita buka sama-sama, jangan risau. Hari ni kita belajar sama-sama pasal Al-Quran. Okey, muka surat ke 508. Boleh saya seorang perempuan lah kan, lelaki je. Adilah Aziz, boleh boleh Adilah Aziz baca maksud ayat muka surat 508 ayat ke-14. Ayat 14. Ayat ke-14. Minta maaf. Ayat ke-24. Minta maaf Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Masya Allah, subhanallah. So, kita tengok ayat tu dia bagi tahu, kata, tidakkah mereka menghayati Al-Quran atau apakah hati mereka sudah terkunci? Maksud dia apa? Allah dah bagi Al-Quran ni untuk kita hayati. Dan kalau kita tengok dalam bahasa Arab, afala yatadabbarun. Ada perkataan tadabbur. So, apa yang kita nampak sekarang ni? So, kita dah nampak ada perkataan tadabbur kat situ. Berapa lama kita baca Quran? Ada yang dah khatam, ada yang dah lama khatam. Sebulan sekali khatam. Waktu bulan puasa, masya-Allah, lagilah pulun punya habis nak bagi khatam. Tapi dalam berapa lama yang kita khatam, kita duk menghafal Al-Quran, berapa lama yang kita dapat tahu? Adakah hari ni kita dapat tahu yang Al-Quran ni dah sebut perkataan tadabbur? Dah terang nyata
bahawa Al-Quran ni sebut perkataan tadabbur ataupun Allah ni terang kat kita cara nak menghayati Al-Quran. Kita boleh menghayati Al-Quran, tapi adakah kita faham? Adakah kita ni jadi orang Islam tapi orang Islam yang ada dekat lorong yang gelap? Macam tu. So itu bukan penyebab atau bukan penghalang untuk kita berdakwah. Itu saya cakap. Itu sebab tugas berdakwah bukan tugas ibadah. Tugas berdakwah, tugas BWP untuk berdakwah, tugas ketua batch untuk berdakwah, tugas anak-anak batch untuk berdakwah, tugas guru-guru untuk berdakwah, tugas semua untuk berdakwah. So berdakwah ni macam mana? Berdakwah ni sebarkan benda baik. Itu je. So bukan tu je. Allah sebut perkataan tadabbur ni di 4 surah yang lain. Yang first tadi surah ni lah, surah Muhammad. Yang second surah An-Nisa ayat ke-82. Boleh catik 4 titik bertindih 82. Nanti boleh cari. 4 tu ialah surah ke berapa? Surah ke-4. Titik bertindih, okey, settle. 82 tu ayat ke-82. Macam tu. Macam tu sampai kita nak detect ayat-ayat Al-Quran, ayat suci Al-Quran. So, ayat yang second cakap pasal tadabbur, ayat 4, surah 4 ayat ke-82. Surah yang ketiga iaitu surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat ke-68, dan yang keempat sekali surah 38, surah As-Sad, surah Sad, surah ke-38 ayat ke-29. Jadi nanti boleh tulis habis program, cek dalam Quran. Cek dalam Quran. So memang dah terang lah. Allah suruh kita renung ataupun Allah dalam erti kata lain hayati Al-Quran. Bukan berangan, bukan tengok Quran berangan. Bukan tu. Tapi Allah suruh ni mata ni masuk, hati ni masuk. Kalau berangan saja itu bukan namun tadabbur. Itu namanya angan-angan. Samalah macam kita kat kelas. Kelas cikgu duk ajak kita tengok buku je. Padahal duk berangan. Bila kelas nak habis. So dapat So sekarang ni wajib tak untuk kita semua ni tadabbur Al-Quran? Jawapannya wajib. Wahai adik-adik sekalian, memang wajib. Tak ada haram, tak ada harus, tak ada makruh, tak ada sunat, wajib. Sebab apa wajib? Sebab itulah tujuan penurunan Al-Quran. Al-Quran diturunkan untuk ditadabburkan. Maksud dia apa? Ingat saya cakap tadi, tadabbur maksud dia apa? Tadabbur maksud dia penghayatan. Iaitu Allah turunkan Al-Quran ni untuk kita menghayati. Supaya kita jadikan Al-Quran ni sebagai panduan hidup kita. Iaitu kita ambil lah ibrah dalam Al-Quran. Banyak kisah dalam Al-Quran. Kisah pasal Yahudi, Nasrani, kisah pasal Nabi-Nabi sebelum ni, kisah buatlah kebaikan, kisah pasal zaman Nabi. Itu sebab Allah nak bagi peringatan. Allah nak bagi kita punya pemikiran ni jalan. Nak bagi kita punya pemikiran ni jalan sikit. Apa yang kita dapat dalam Al-Quran ni. So kalau kita perasan kan, time Nabi berdakwah kan, sahabat berdakwah, waktu tu Quran habis turun tak? Waktu dekat Mekah. Ingat kan Nabi berdakwah kan, Al-Quran time tu turun habis tak? Adriana Filzah. Al-Quran turun habis tak waktu kat Mekah dulu? Hello? Tak kan? So bila tak turun secara beransur-ansur, dan dekat Mekah tu pun tak turun penuh. Tapi macam mana Nabi boleh berdakwah? Para sahabat boleh berdakwah. Sebab apa? Sebab sifat Nabi ni tak bertangguh. Dan Allah tak suruh tunggu ayat Al-Quran sampai surah yang terakhir turun baru nak berdakwah. Kalau tara tu baru nak berdakwah, tu bukan dakwah tu. Itu namanya apa? Buat kerja halal balai. Sebab apa tahu? Sebab kita ni dapat ayat Quran
kita mesti rasa macam aku ni nak tunggu khatam Al-Quran, kita nak tunggu habis nak hafal Al-Quran. No. Tak, bukan. Sebab Nabi dapat ayat terus sebab. Kalau kita tengok kisah daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang mana wahyu yang Allah turunkan daripada Nabi Muhammad SAW, dia terus pergi ke lapangan. Dia terus pergi ke dekat Kaabah tu, dekat tengah-tengah tu, dia berdakwah. Dapat satu ayat, dapat satu wahyu. Terus cakap. Datanglah bagi sepotong ayat, lepas tu dia hurai untuk tarik orang masuk Islam. So nampaklah kat situ. Yang mana kita ni tak payah nak tunggu orang nak kejan, tak payah tunggu ilmu kalau ilmu tidak cukup di dada, jangan apa semua tak tahulah kan. Itu memang orang kata orang yang suka bertangguh. Orang yang suka macam tunggu banyak dulu baru nak bagi. So bukan itu dia. Bukan itu cara dia. Dan ingat balik hadis Nabi SAW yang mana baginda suruh kita sebarkanlah kebaikan walaupun dengan sepotong ayat. Yang mana nak abang kata, contohlah kita ni duk tengok Instagram kan, semua Instagram ke Twitter kan, Telegram kan. So semua duk ada terlintas satu ayat Al-Quran. Lepas tu dia hurai. Lepas tu ayat tu pula menarik. Contoh ayat tu cakap pasal la taqrabuz zina. So dia menarik dengan zaman sekarang ni pasal apa? Pasal ada ramai orang nak berkapal. So kita ni duk macam nak ke tak mau. Sekejap aku post lagi, ramai orang kecam aku. So jangan tunggu. Dan kadang-kadang ada orang yang tunggu nak khatam Al-Quran, tunggu aku jadi hafizah, baru aku nak sebar ayat Al-Quran. So bukan. Contohi Nabi, ikut Nabi. Nabi buat macam mana? Nabi buat beransur-ansur. Itu sebab Islam tu mudah. Tapi kita ni buat jadi susah. Itulah jadi susah. Islam senang je. So kalau contohlah kan, kita tengok ayat ni, ayat yang tadi lah kan, pasal tadabbur, pasal dakwah ni. So kita nampak kan, yang kita ni tak perlu nak pergi menuntut ilmu terlalu tinggi baru kita nak berdakwah, baru kita nak sebar benda baik. So kalau boleh taruh tu sampai hari macam kerja sekolah kita. Kalau kerja sekolah kita sekarang, kalau contoh cuti semester. Lepas tu kalau cikgu bagi kerja sekolah, kalau boleh taruh sampailah hari last nak ke mana? Hari last yang kita nak pergi tak balik tu baru nak buat. Itulah ciri orang yang bertangguh. Itu yang Nabi tak suka bertangguh. Bila dapat ayat, terus masuk. Terus bagi dakwah. So sebab itu kita guna konsep tadabbur ni untuk menyebarkan Islam. Nak tunggu tafsir memang ni lah kan, memang Allahu Akbar lah kan, jenuh. So kita harap harap faham lah tadabbur. Tadabbur faham lah. Saya perlukan respon. Tadabbur insya-Allah ramai faham. Faham. Alhamdulillah. So alhamdulillah lah kalau dah faham pasal tadabbur. Allah. Allahu Akbar. Jadi kita ni nak pergi ke, tadi tadabbur dah settle. Okey, kita pergi ke intelektual pula. So sebabkan ramai budak sains. Sini ramai budak sains. So hebat-hebat. So apa maksud intelektual? So tak apa. Ini kita bagi saya lah bagi jawab intelektual ni first kali dia ada dua dia punya ditujukan. Yang pertama sekali dia merujuk kepada orang yang terpelajar. Orang ataupun geng-geng cendekiawan lah, geng-geng hak buat buku teks tu. Itu geng intelektual. Tapi geng yang second ni ialah orang yang ada daya pemikiran yang tinggi. Maksud IQ yang tinggi lah.
Kalau kita bagi soalan apa pun dia boleh jawab, soalan universiti pun dia lagah habis. Itu orang yang IQ tinggi. Kalau bahasa kita orang panggil orang yang think out of the box. So intellectual ni memang kena dah lah. Lagi-lagi student science macam adik-adik ni. Semua student science ni. So semua ni memang geng-geng intelektual kan. Amin. Geng-geng intelektual. Semua geng-geng intelektual. So sebab apa adik-adik dalam sains ni kan, kenapa kita ni kena fikir lebih lagi? Okey, kenapa kita ni manusia ni, kita belajar, Allah nak lagi, belajar lagi. Sebab apa kita kena fikir lebih lagi, think out of the box. Buka surah At-Tin ayat keempat, surah ke-95 ayat keempat. Surah At-Tin ni surah ni lah juzuk amma lah, juzuk 30. So buka surah At-Tin. Okey. Muka surat 567. Boleh saya perlukan siapa Amirul Safwan. Boleh saya perlukan Amirul Safwan untuk bacakan maksud daripada surah At-Tin ayat keempat. Amirul Safwan, adakah anda di sana? Tak apa, saya cari lagi. Sebab Allah SWT berfirman. Alhamdulillah. Nasib baik. Nampaknya Faiz dah share ayat tu. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dengar tu. Allah cakap apa? Allah cakap kita ni bentuk sebaik-baiknya. Kita ni manusia, nak bandingkan jin, nak bandingkan malaikat, nak bandingkan dengan haiwan, nak bandingkan dengan pokok, nak bandingkan dengan macam-macam kehidupan yang kat dunia ni. Kita ni special Allah bagi. Itu sebab Allah nak lebih daripada kita. Malaikat, dia tak ada nafsu. Tapi kita ada nafsu. Tapi orang, kalau contohlah kan, kita ni ada nafsu dan kita mampu kontrol nafsu. Bayangkan, kalah malaikat lah. Sebab apa? Kita ada roh, kita ada nafsu, tapi kita mampu kawal nafsu. Malaikat ada nafsu tu yang dia patuh pada Allah. Kita sebab ada nafsu tu yang kita banyak rintangan. Tapi alhamdulillah, siapa golongan-golongan yang bernafsu dia mampu kawal nafsu, alhamdulillah. Anda lagi baik, bukan lagi baik pada malaikat. Anda ni kira macam darjat anda tinggi lah. Sebab boleh kawal nafsu kot. Nafsu ni umpama ni apa benda hak susah kan. Benda susah nak kawal kan. Macam ni lah adik-adik kita lah. Susah nak kawal, susah nak kontrol. Sekali main lari sana, sekali lari sini. So bila kita dapat kawal nafsu ni, Allahu Akbar. Memang tinggi lah di sisi Allah SWT. Jadi so kita ni bukan besar-besar lah. So kalau kita tengok balik tadabbur, kita tengok kombinasi antara tadabbur dengan intelektual ni amat baik untuk orang sains macam adik-adik. Sebab apa? Adik-adik ni golongan sains, orang yang belajar pasal alam, belajar pasal bahasa alam, belajar pasal kejadian alam. Adik-adik ni belajar pasal matematik bahasa alam, belajar pasal fizik pasal kejadian alam, asal hukum alam daripada biologi, daripada sains yang adik belajar selama ni. So kira macam adik ni dah treasure satu ilmu ataupun satu benda yang Allah cipta, yang Allah buat, adik treasure benda tu. So alhamdulillah kita ucapkan. So selesai tu, baru tajuk tu, baru pendefinisian tajuk. Kita tak masuk lagi konten. So untuk konten kita terus menuju ke surah ke-96 ayat 1 hingga 5, iaitu surah Al-Alaq lah yang tadi saya baca tu kan. Baik, ini yang diperlukan untuk adik-adik jadi pentadabbur, tapi dalam masa yang sama adik jadi golongan intelektual. Yakni perintah pertama dalam Allah dalam surah Al-Alaq iaitu Iqra. Bukan Iqra 6 jilid tu, bukan Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, bukan. Yang ni Iqra yang saya maksudkan ni ialah baca.
nak jadi golongan intelek ni mesti kena baca. Tapi persoalannya adakah sekadar baca? Bukan adik-adik sekalian. So perjuangan golongan intelek seperti adik-adik ni takkan terhenti dari segi pembacaan semata-mata. Duk baca buku bayu, tutup dah. Bukan, tak stop dari situ je. So Allah, tapi skop pembacaan yang Allah nak maksudkan ialah skop yang mana Allah nak kita korek lagi rahsia kat dunia ni. Sebab apa tau? Sebab terlalu banyak rahsia dekat dunia ni. Sebab apa Allah nak kita korek? Sebab apa? Cuba buka surah Al-Luqman. Semua boleh buka surah Al-Luqman. Boleh saya perlukan seorang lelaki. So, Fasihah Razif. Boleh saya perlukan Fasihah Razif untuk baca surah Al-Luqman ayat ke-27. Surah Luqman ayat ke-27. Boleh baca? Muka surat okey, baik. Muka surat ke 413. Saudari Fatihah. Saudari Fasihah boleh baca? 27 ke? 27. Muka surat 413 ayat ke-27. Baca maksud, tak payah baca bahasa Arab. Baik, Alhamdulillah. Sebentar tadi dah dibacakan ayat ni. Allah cakap apa? Allah cakap, seandainya pokok-pokok yang ada kat dunia ni jadi pen dan lautan 7 lautan ni, kita jadikan dakwat, lepas tu tambah lagi 7 lautan ni, nescaya tidak akan selesai nak cerita pasal kalimat-kalimat Allah. Tu dia. Nak Abang Mai kata ilmu Allah ni gila-gila banyak. Gila-gila banyak sampai kita gunakan dakwat daripada lautan pun takkan cukup nak bagi tahu yang ilmu Allah ni, nak cerita pasal ilmu Allah ni. Jadi so sebab ilmu yang kita ada ni, kita cipuk-cipuk je, sikit-sikit je kita ada. Itu yang Allah cakap, kalau kita bagilah pokok lautan jadi dakwat, so takkan habis dakwat, takkan habis nak cakap pasal Allah, pasal ilmu Allah. Sebab apa? Ilmu kita yang sains apa semua ni cipuk je, sikit je yang kita ada. Sebab itu kita ni baca, kita ni kena buat menuntut ilmu dengan lebih mendalam. Dengan apa? Baca. Bukan setakat baca, tapi melalui penyelidikan, penterjemahan dan lain-lain aktiviti yang melibatkan keilmuan. Kalau kita tengok contoh sirah dalam kerajaan Abbasiyah. Kalau contoh untuk dari sejarah, kita tengoklah ada yang kita terkenal lah kan, ada empat khalifah, iaitu Khulafa' Rasyidin dalam kalangan para sahabat. Yang kedua, golongan kerajaan Bani Umayyah yang diperintah oleh golongan Bani Umayyah. Yang ketiga, diperintah oleh kerajaan Bani Abbasiyah. Yang keempat, Turki Uthmaniyah yang last sekali lah kan. Banyak lagi kerajaan-kerajaan di dunia, kerajaan-kerajaan Islam yang masyhur dalam Islam. Tapi nak hurai tu lama. Sangat lama. So, kita tengok. Kerajaan Abbasiyah. Time ni muncul macam-macam ilmu. Ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu apa lagi? Ilmu nahu, tiba-tiba muncul macam-macam ilmu usul fiqh, ilmu usuluddin, tasawuf, tiba-tiba muncul waktu zaman ni. Sebab apa? Sebab berlakunya, rancaknya keilmuan waktu tu. Bukan takat tu je. Al-Khawarizmi, tiba-tiba orang Al-Khawarizmi, orang Islam cipta geometri. Logik tak? Pasal macam biar betul orang Islam yang cipta geometri ni kan. So kita macam kan. Tapi sebenarnya betul. Ini hakikat yang mana orang Islam yang jadi founder kepada benda Allah ni. So siapa lagi?
Al-Jabair jadi founder Algebra. Yang kita benci lama ni. Kita debat math benci, nampak urut-urut lah. Orang math ni nombor-nombor tapi math huruf-huruf. Ini Al-Jabair ni lah yang buat Algebra. So nanti muncul pula Ibn Sina jadi doktor. Sekali muncul pula macam-macam ilmu. So sebab apa mereka jadi lagu tu? Sebab apa mereka macam mereka ni tak ada kerja lain ke? Mereka ni tak ada kerja lain ke? Buatlah kerja lain. Ni buat macam-macam benda sampai hari ni kita ni nak tuntut sampai susah. So mereka ni tuntut ilmu bukan sekadar membaca. Sebab kejayaan mereka ni, mereka tuntut ilmu bukan sekadar membaca tapi mereka buat uji kaji. Tapi awaklah susah payah sangat nak cari ilmu sampai lagu tu no. Nak hasilkan ilmu tu sampai nak baca, nak terjemah, nak apa semua tu. Belajar sikit-sikit sudah lah kan. Kita belajar kat takat biologi, tak payahlah treasure lebih-lebih kan. So jawapan kenapa mereka tuntut ilmu bagian nak rak ni ada dalam surah Al-Mujadalah, surah ke-58 ayat ke-11. Mari kita buka boleh saya perlukan Farish Mikael. Okey kan? Kita buka surah Mujadalah. Kita buka surah Mujadalah, surah ke-58 ayat ke-11. Saudara Farish Mikael. Muka surat 543. Ya, ayat ke-11. Baik. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu diminta untuk keluar daripada tempat duduk kamu untuk orang lain, maka lakukanlah seboleh-bolehnya supaya Allah melapangkan segala-galanya untuk kamu. Dan apabila kamu diminta untuk bangun, maka bangunlah supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang beriman kepada dari kalangan kamu. Dan Allah mendalam pengetahuannya dalam apa yang kamu lakukan. Okey, tengok ayat. Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Ini yang dia pekerja. Allah nak angkat darjat golongan-golongan yang cari ilmu. Orang yang berilmu ni Allah nak angkat darjat mereka. Mereka ada target. Ini target mereka yang diletakkan oleh para intelek zaman Bani Abbasiyah dulu. Yang mana diorang ni nak dimuliakan oleh Allah, tak kisahlah orang cakap apa. Tak kisah orang cakap aku gila ke, aku menyusahkan hampa ke, aku cipta macam-macam teori hampa tak mau dengar ke. So, yang penting aku dimuliakan oleh Allah SWT dah cukup. Itu yang ditanam oleh golongan intelek zaman dulu. So, kita ni geng orang beriman saja ke, tak apa geng orang beriman dan yang berilmu. So, pergi kat cermin, nanti habis program pergi cermin, tanya aku ni geng mana. So dalam Quran ni ada sains juga. So jangan cakap sains Al-Quran ni leceh-leceh. So dia ni ada sains juga yang mana terbukti. Kajian saintifik dah terbukti. Kalau kita tengok ayat kedua, dia cerita pasal kita ni diciptakan daripada segumpal darah. Jadi geng-geng sains kat sini confirm tahu kan apa proses yang berlaku gumpalan darah, iaitu fertilization. Kalau geng form 5 tak lah, geng-geng lain saya tak pasti lah. Geng-geng sains tahu pasal benda Allah ni, pasal berlaku persenyawaan, fertilization, yang mana itu akan menghasilkan zygote. Itulah hasil gumpalan darah yang Allah cakap dalam surah Al-Alaq ayat kedua tu. So zygote ni lah yang merupakan yang Allah nak rujuk ni. Jadi apa ayat sains lagi yang kita boleh kupas? Sabarlah, kita nak cah laptop. Sambung. Apa lagi ayat yang kita boleh kupas? So kita buka surah ke-99 ayat 7 hingga 8. Surah Az-Zalzalah. Senang sikit. Surah Az-Zalzalah. So baca ayat 7 sudah. Boleh saya perlukan siapa lagi ya?
Aida Mak Azman, boleh tolong baca ayat ke-7 surah Al-Zalzalah, muka surat 599. Boleh dengar? Boleh. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, nescaya dia akan melihat balasan. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik. So, kalau kita macam apa sainsnya ni, kalau kita tengok kalimah zarah lah kan. Kalimah zarah dalam Al-Quran ni. Bayangkan kalimah zarah ni dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggerisnya dipanggil atom. Bayangkan Al-Quran. Bayangkan Rasulullah yang duduk tengah padang pasir. 1400 tahun dulu tiba-tiba cerita pasal bandingan ganjaran pahala dengan atom. Logik tak? Rasulullah tak belajar kimia. Rasulullah nak belajar sains dengan kimia. Tapi macam mana Rasulullah boleh cakap pasal benda ni? Rasulullah boleh cakap pasal apa? Pasal bandingan zarah dengan bandingan atom, dengan perbuatan, dengan segala amalan yang kita buat. So, itulah memang tak masuk akal. Tapi itulah yang dikatakan iman. Bukan iman Farhan form 5. Tapi iman di dalam hati. Iman dalam hati. Iman yang Allah bagi ni kat kita dalam hati ni. Untuk kita percaya bahawa ini semua kalam Allah. Kalam Allah, Allah tahu semuanya. Sains ke, akhirat ke, apa ke, semua Allah tahu. So, apa lagi sains dalam Al-Quran ni? So, buka surah Yasin. Surah Yasin pula. Duk baca surah Yasin tiap-tiap malam Jumaat kan. So, tak tahu. Ada ayat ni, ayat sains. So, buka surah Yasin, surah ke-36, ayat 40. Surah ke-36, ayat 40. Iaitu muka surat ke-442. Boleh saya perlukan seorang jejaka yang bernama mana jejaka? Imam Farhan. Tadi kita sebut nama Imam Farhan kan? So, Imam Farhan, tolong bacakan ayat ke-40. Muka surat 442, surah Yasin, ayat ke-40. Bacakan maksudnya. Ayat apa tadi? Ayat 40. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarannya. Alhamdulillah, saudara Imam Farhan. So, kita nampak ada perkataan apa? Ada perkataan garis edaran. Apa tu garis edaran? Garis edaran ni ialah orbit. Orbit yang kita belajar dalam sains, yang mana orbit ni ditentukan oleh yang dimiliki oleh setiap planet untuk pergerakan dia, untuk pergerakan mengelilingi matahari. Okey, so banyak lagi ayat-ayat sains yang dalam Al-Quran. Kalau contoh ayat yang tadi tu, ayat yang pasal orbit tu. Seriously, kita macam, kepala boleh meletup. Allah sebut orbit, Allah sebut pasal orbit, pasal peredaran planet-planet dekat dalam Quran, dalam surah Yasin yang kita selalu baca. Benda ni dipecahkan, kod ni dipecahkan oleh siapa? Ada seorang tokoh sains yang bernama Albert Einstein. Yang mana kalau contoh form 4 dia akan belajar ni lah, gravitational force, tak silap dalam tajuk, tak pasti lah, rasa dah belajar dah teori relativity. Teori relativity ada belajar dah rasanya. Itu ialah permulaan kepada, itu bukan permulaan. Ini Al-Quran ni permulaan kepada teori relativity. Bayangkan teori relativity man daripada Quran. Gila bapak. Kita rasa macam gila, aku baca Quran tapi aku tak faham. Macam tu lah. So banyak lagi. This is the amazing of Al-Quran. Itu baru bab sains. Banyak lagi lah. Surah At-Tin, kita buka surah At-Tin. Ayat surah ke-95, ayat 1 first. So Allah bersumpah demi buah tin dan zaitun.
So kalau kita orang Islam yang orang beriman yang gitu-gitu, orang beriman yang duk baca Quran macam tu je, kita macam apa? Watini wa zaitu wa turi sini wa hadzal baladi sampai habis. Lepas tu buat dono. Buat dono lah. Tapi kalau golongan yang baca Quran dan dia intelek, macam adik-adik ni, macam orang-orang yang sains, mesti terfikir, kenapa Allah nak bersumpah demi buah tin dan buah zaitun? Tak ada buah lain ke? Buah mangga ada, buah durian ada, buah apa lagi? Buah pisang ada. Tapi kenapa buah tin dan zaitun? Sebab apa? Itu sebab Allah suruh kita ni buat research, baca dan buat penyelidikan. Sebab apa? Terbukti bahawa buah tin dan buah zaitun ni banyak khasiat dekat manusia. Yang tu anda boleh carilah dekat setiap artikel-artikel yang menceritakan tentang kehebatan buah tin dan buah zaitun. Okey, untuk bab sains kita dah panjang lebar banyak ayat sains, serius banyak, sangat banyak. So bolehlah cek dalam ayat dalam Quran. So jadi dalam ayat keempat ada benda yang menarik perhatian kita, iaitu yang mana Allah bagi tahu yang dia ajarkan melalui pen dan tulisan. So nampak tak betapa pentingnya sistem tulisan yang wujud kat dunia sekarang ni. Yang mana kita para intelek perlunya ada sebatang pen atau pensel dan buku nota untuk kita tulis. Sebab apa tau? Sebab apa kita kena tulis apa yang kita dengar? Sebab apa kita kena tulis apa yang kita dengar? Seorang, tolong jawab. Saya tak tahu nak panggil siapa lah. So seorang tolong jawab. Siapa yang buka mic tu jawablah. Kenapa kita ni kena ada pen, kena ada pensel, lepas tu kita dengar apa, kita kena tulis. Sebab apa? Volunteer. Imam Farhan. Ada Nurliana. Mana satu ni? Amirah Bukhari. Okey, Amirah Bukhari. Baik. Sebab kita kena tulis apa yang kita dengar atau baca. Kalau ikut saintifiknya lah, 10%, kita ingat benda yang 10% kita baca. Kita ingat benda yang 20% yang kita dengar. Dan 50% benda yang kita dengar dan kita catat benda tu. Jadi rasional lah untuk kita tulis apa yang kita dengar atau apa yang kita baca untuk supaya lebih ingat. Masya Allah, itulah saya cakap. Anda semua ni memang golongan intelektual. Bagi hujah pun hujah yang intelektual. Alhamdulillah, saintifik. So memang bab kata Imam Syafi'i lah kan. Kalau siapa yang pernah dengar, Imam Syafi'i pernah kata yang mana ilmu ni ialah buruan dan tulisan tu adalah ikatan. Jadi ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. So nak habaq kata ilmu kita ni senang nak lari. Macam dulu lah cikgu kimia saya dulu waktu saya form 5, Cikgu Azim. So sempat kot, ada yang sempat Cikgu Azim. Dia cakap dalam kelas, waktu belajar faham. Tapi bila waktu keluar daripada pintu makmal kimia tu, ilmu terus hilang. That's why cikgu-cikgu kita suruh salin nota. Bukan sebab nak dapatkan markah 10% final sem tu. Bukan 10% tu. Bukan sebab, tapi nak pastikan apa yang kita belajar, apa yang mereka duk bersyarah kat depan tu, dia lekat tau. Macam mana kita nak lekatkan dia? Kita pakai tulisan. Itu sebab orang intelektual ni pastikan jadikan pen dengan buku dia sebagai dia punya sahabat karib. So kita buka lah untuk kita nak habiskan sebab dah 6-9 minit. So kita buka surah Ar-Rahman ayat 55, surah ke-55 ayat ke-13. Surah Ar-Rahman surah ke-55 surah ke-55 ayat ke-13. Yang mana ayat ni berulang kali, diulang sebanyak 31 kali dalam surah yang sama. So boleh saya memerlukan seorang last kali perempuan lah kan, tadi lelaki dah. Nadia Batrisha. Boleh saya perlukan Nadia Batrisha. Muka surat ke 531.
surah Ar-Rahman ayat ke-13. Yang mana ayat ni memang berulang-ulang kali disebut dalam Al-Quran. Boleh Nadia Batrisha baca? Ke kita boleh Naufal Mazni? Naufal Mazni boleh baca? Hello, hello. Naufal Mazni, are you there? Okay, tak apa, tak ada. Nurin Adlina, boleh baca surah Ar-Rahman ke surat 531 ayat ke-13. Nurin Adlina. Faster. Oh, tak ada. So, siapa boleh volunteer baca? Sebab dan okey dah. Maka nikmat mana yang mana nikmat tak nampak. Maka nikmat yang mana nikmat Tuhan yang kamu dustakan. Alhamdulillah. Terima kasih Aida Nurliana kerana perkongsian tadi, ayat tadi. So kita nampak tadi kan macam-macam uraian yang ayat Al-Quran yang Allah bagi. So mana satu nikmat yang Allah bagi yang kita nak dustakan? Allah dah tunjuk macam-macam kat kita hari ni untuk kita ni ingat balik dekat dia. Ingat balik matlamat kita ke maktab. Ingat balik matlamat kita belajar ni untuk apa? Semua Allah dah tunjuk dan Allah tanya kita dalam ayat ni tang mana lagi nikmat yang hang nak cakap tu bohong. Aku dah bagi nikmat belajar. Tapi hang dusta kan? Macam mana hang dusta kan? Hang main-main waktu belajar. Macam tu contoh lah kan. Tapi insya-Allah semua ni golongan intelektual yang ni lah kan, yang menuntut ilmu kerana Allah Taala, fokus waktu cikgu ajar, tak apa. So sangat jelas yang nikmat Allah kepada kita ni terlalu banyak. Jadi nak rumuskanlah kan, berdasarkan apa yang saya cakap tadi, sangat jelas yang kita ni generasi muda zaman sekarang ni perlu hayati Quran dengan cara tadabbur. So sekarang ni kita dah dapat tahu dah kan. Kita ni nak hayati Quran, kita tak perlu dah. Kita bukan tak perlu pergi jumpa cikgu-cikgu, jumpa ustaz-ustaz untuk rujuk. Itu sebaiknya sebab apa? Ustaz-ustaz dan cikgu-cikgu diperlukan untuk kita talaqi. Talaqi ni maksud dia macam kita ni berdamping. Sebab apa? Dia orang ni golongan berpengalaman. Dia orang ni berpengalaman dalam hidup. Dan pengalaman dalam apa yang mereka dalam hidup mereka lah kan. So, selagi ada cikgu tu, tolonglah banyakkan menuntut ilmu dengan dia. Sebab apa? Ilmu yang dia bagi ni, dia ada ilmu akademik dia bagi, ada ilmu kehidupan yang dia bagi kita. So, sebab dengan tadabbur ni lah kita dapat lahirkan generasi muda yang kuat pegangan agama. Tapi dalam masa yang sama kita tuntut ilmu. Kita ni berilmu biarlah untuk menutup kebodohan, tapi bukan ilmu yang membenarkan kebodohan. Maksudnya apa kat sini? Maksudnya kita berilmu ni biar kita tutup segala benda yang bertentangan dengan agama. Daripada kita ni jadi orang yang pandai bijaksana 4 flat 3.5, tapi benda kita ni menentang agama sendiri. Kita ni contoh kan. Geng-geng 4 flat, geng-geng 3.6, 3.5. Isap okok. So, takkan tak nampak kot. Hang pandai tapi kau nampak isap okok sebab apa? Dia belajar, dia berilmu tapi membenarkan kebodohan. Kita ni berilmu, kita menutup kebodohan. Jangan kita membenarkan kebodohan. Contoh kita berilmu, kita baca Quran, kita study pasal ni, study pasal bukan rokok tu haram. Kita study pasal rokok ni bahaya untuk paru-paru. So dalam Al-Quran tak cerita pasal rokok, tapi Al-Quran cerita jangan campak diri kamu dalam kebinasaan. So jangan merosakkan diri sendiri. So dah make sense kan? Yang kita ni jadilah mukmin yang belajar, jangan jadi mukmin yang baru nak belajar. Maksudnya macam kita ni golongan sains baru nak belajar agama. Jadilah orang yang kita ni geng-geng mukmin yang kita nak belajar benda baru. Next, jadilah golongan intelek yang dapat naikkan balik martabat agama kita. Dulu martabat agama kita memang naik, tapi sekarang ni
banyak tokoh-tokoh dipelopori oleh non-Muslim. Set ekonomi, Maitang, bangsa Cina kalau negara kita lah. So, kita ni lah yang kena tuntut ilmu. Tak salah kita tuntut ilmu dengan barat, tak salah kita tuntut ilmu dengan orang kafir. Tapi salah apabila kita ni tuntut ilmu tapi kita tak buat pembaharu untuk kita punya bangsa atau kita punya agama sendiri. So kita ni belajar bersungguh-sungguh bukan sebab nak naikkan diri lah, tapi kita nak naikkan agama. Tak guna belajar bagus-bagus tapi tak semua apa-apa kat agama. So ciri intelektual yang Islam perlukan sekarang ni, inilah ciri intelektual. Anda geng-geng yang sains ni lah pelopor kepada yang akan datang. Bukan takat anda, kita ni yang golongan-golongan muda ni, kita ni yang akan ubah. Kita ni yang akan kuasai semua tempat, kuasai semua sektor dengan bukan setakat dengan intelektual yang kita ada, tapi dengan pegangan Al-Quran yang kita ada. Kita tak nak jadi ustaz, kita tak nak jadi ustaz, kita tak bagi dakwah ni kepada ustaz saja. Kita bagi dakwah ni kepada semua orang. Tak kisahlah hang Perdana Menteri, hang jadi doktor, hang jadi apa-apa sekalipun kan. Jadilah apa-apa sekalipun. So kita ni jadi pendakwah. Pendakwah yang mana kita dakwah ikut cara kita. Jadi ketua kampung ke, jadi apa lagi, majlis daerah ke, jadi polis ke. So dalam masa yang sama kita jadi polis yang mukmin. Pelajar yang mukmin, cikgu-cikgu yang mukmin. Kalau ustaz yang mukmin, yang tu lagi alhamdulillah lah kan, siapa yang jadi ustaz kan. So akhir sekali ikat apa yang kita dapat hari ni, apa yang kita dapat sebelum ni, apa yang kita belajar akan datang ni, ikat dengan pen dan tulisan. Sebab apa? Ini yang akan kuatkan kita punya pegangan, yang kuatkan kita punya ilmu. So rasa tak ada apa-apa kot. Banyak sangat yang dah share sekarang ni, hari ni. So tengok masa pun 6.17 dah terlalu drag masa. Tapi tak apa, alhamdulillah lah kan, dah saya dapat bagi maklumat kepada anda pun dah cukup. Sebab apa? Ini permulaan baru kepada anda. Yang mana kita ni apa? Jenis macam orang intelektual, orang sains, kita dapat fikir. Orang yang guna fikiran logik. Dalam masa yang sama kita tak tinggal Al-Quran. Kita jangan tinggal benda ni. Sehari baca, satu ayat menjadi. Sebab apa? Benda ni yang akan tunjuk kat kita. Benda ni akan menjadi peringatan kat kita. Ingat tadi dalam ayat-ayat yang saya sebut tadi, yang mana konsep tadabbur. Konsep tadabbur tu sangat penting. So bila anda dapat tadabbur, so siapa yang semua ni fahamlah tadabbur tu apa kan. So alhamdulillah. Jadi tak ada apa-apa, saya serahkan balik kepada moderator. So untuk sesi soal jawab ke apa ke, kalau tak ada serah pada moderator. Okey. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan. Dan boleh mengutarakan soalan dalam call chat. Dalam call chat saya takut kalau nak buka mic jadi tak ni. So boleh mengutarakan dalam call message, dalam call chat. Ya, kalau ada soalan boleh diutarakan. Siapa ada soalan boleh tanya. Kalau tak mau tanya pun tak apa. Jangan risau. Kita tak paksa orang tanya. Okey. Dan untuk pengetahuan semua, yang ni saya buat recording start pada awal sampai akhir lah. Sebab apa ni tujuan untuk kita nak kompreskan. Lepas tu nak bagi dekat ni lah. Tujuan untuk bagi laporan lah kan. So ada siapa ada soalan? Kalau tak ada tapi tak nak bedok.
Tak tanya soalan tapi cakap je, tak mau type. Tak apa. Boleh silakan. Tak apa. Baik, nama saya Nur Amira Diana Mutifori, kelas 4 Kindi. Saya nak tanya, zaman sekarang kita dah dengar banyak kes. Macam contoh ustaz ceramah macam disabitkan kes yang macam cannot brain lah macam tu. Lepas tu sekarang ni orang dah pandang rendah golongan macam tu, dan orang pandang rendah Islam sendiri. Jadi macam mana nak bagi mentaliti orang faham yang Islam ni bukan sebenarnya kita kena tengok orang, tapi kita kena tengok Al-Quran tu. Macam mana kita nak ubah mentaliti manusia yang macam tu? Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Amira. Okey, sebenarnya semua benda ni, semua jawapannya ada dalam Quran. Itu sebab tadabbur Al-Quran ni tak terhad kepada ustaz-ustaz je. Kita ni golongan buka ustaz pun boleh ni hadam Al-Quran ni. Kita boleh sebarkan dakwah dengan Al-Quran ni walaupun kita ni doktor, walaupun kita ni pelajar sains. Kita bukan pelajar geng-geng pelajar yang pelajar agama lah, aliran agama kan. Itu sebab kita tak fokus, bila kita terlalu fokuskan sangat dakwah ni kepada orang-orang yang tertentu, kita nampak ada setengah pendakwah yang tak kisahlah, pendakwah yang kes yang baru ni saya tak nak ulas, tapi kita ambil secara keseluruhan. Pendakwah ni dia bawa image yang mana bila pendakwah ni dia berdakwah, dia bukan berdakwah, dia macam dia jadi da'i, dia ada gelaran da'i, tiba-tiba dia buat masalah. Itu yang menyebabkan kita punya reputasi terendah. Sebab apa? Kita terlalu fokuskan. Salah kita sebab kita duk fokus kat dia. Kita duk dakwah, kita duk fokus dia yang berdakwah. Kita tak berdakwah langsung. Kita duk diam je. Itu sebab kita ni perlu menceburi dalam bidang ni. Bukan bidang Al-Quran ni. Maksudnya macam kita ni walaupun kita belajar, jangan tinggal ni. Sebab tinggal benda ni, tinggal Al-Quran ni, confirm macam-macam boleh jadi. Jadi saintis gila, stroke lah. So itu sebab kita cakap, kita ni jangan sekali-kali jadikan dakwah ni tugas orang lain. Dakwah ni tugas semua, tugas orang Islam. Sebab itu tujuan Al-Quran diturunkan sebab untuk kita berdakwah. So harap menjawab saudari Amira. So jawapan dia ialah jangan terlalu mengharapkan para pendakwah, para pendakwah ataupun orang-orang yang bergelar ustaz untuk berdakwah sahaja. Kita sendiri pun kena. So bila kita sendiri ni yang jadi pendakwah, contohlah saudari Amira jadi doktor. Tiba-tiba doktor yang ni lah kan, doktor yang kira macam berdakwah lah dekat doktor-doktor yang lain. So dalam pesakit mai pun, kalau contoh ada pembedahan kau, Amira bagi suggestion baca Quran macam ni, dia bagi ayat-ayat sekian. So nampak tak? Orang macam uish, gila hebat Amira ni kan. Jadi doktor tapi Al-Quran tu dia dalam hati. Nampak? Itu yang kita, itu salah satu cara untuk kita tingkatkan persepsi orang-orang luar dekat kita. Dengan cara kita ceburi bidang Al-Quran ni, bidang pentadabburan ni. Okey, harap menjawab soalan saudari Amira. So, seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairina dari kelas 3 Dalami. Apa doa yang boleh kita amal agar kita istiqamah dalam mencari ilmu? Doa, Allahu Akbar. Kalau bab doa ni kan, bab untuk istiqamah, saya rasa Kak Mariam, ada tak doa-doa yang untuk bagi kita istiqamah? Kalau bab doa ni, saya selalu amalkan doa yang Cikgu Norma bagilah. Cikgu Norma bagi fafahamna Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin ya hayyu ya qayyum
ya Rabba Musa wa Harun wa ya Ibrahim wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akrimni bil fahmi warzuqni bil ilmi wal hikmati wal aqli bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itulah doa yang saya duk baca pun. Kalau hak lain mungkinlah ada doa-doa yang lain tu. Mungkin Kak Mariam boleh dia share sebab dia lagi tinggi, bukan lagi tinggi ilmu, lagi tua pada saya, so pengalaman lagi tua, dan boleh tanya kat cikgu-cikgu. Cikgu-cikgu ada, cikgu-cikgu yang kira macam ustaz-ustaz ke, cikgu-cikgu duk mengajar lama ke. So follow, kalau contoh cikgu tu kata cara ni sesuai untuk baca doa ke apa, okey ikut. Tak ada masalah pun. Okey. So harap menjawab Dorian Khairina. Tadi doa yang saya bagi tadi tu. Lepas tu nanti boleh, kalau contoh tak dapat boleh PM lah. Tak pun nanti saya post dekat grup tadabbur tu. Okay, next. So yang next question ni last lah. Kalau hak lain tu boleh PM Kak Mariam atau PM saya. Kalau perempuan PM lah Kak Mariam, kalau lelaki PM lah saya. So siapa lagi yang nak tanya? Last but not least. Syazli Syahira. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syazli Syahira binti Suhaimi dari kelas 4 Dalami. Okay, saya nak tanya macam saudara Raja cakap tadi kan, tugas berdakwah tu untuk semua orang. Okay, bagi peringkat kita, bagi peringkat kami macam sekolah lagi, apa dakwah yang kami boleh buat? Okay, terima kasih. Terima kasih kepada saudari Syazlin. So, apa skop dakwah untuk geng-geng contoh macam ni lah, pelajar? Skop dakwah senang je. Amar makruf, nahi mungkar. Hak tu je yang anda perlu buat. Kau macam dekat asrama lah kan. Apa yang kita tengok ni, amar makruf nahi mungkar ni perlu kita jaga. So kita ni janganlah harapkan badar je nak jadi nahi makruf, amar makruf nahi mungkar. Jangan nak harap badar je. Kalau harap badar, itu sebab masalah kes contoh kes JDM, JDRM tu ada lagi dekat sekolah. Walaupun kita macam badar ni dah buat macam-macam. Sebab kita ni terlalu mengharapkan badar. Sedangkan dalam badar tu pun ada juga yang jenis macam yang lupakan tanggungjawab je sebagai badar. Apatah lagi kita ni. So kita ni yang mana yang dah sedap ni, yang dah sedap yang macam kita dah tahu lah kan. Kita ni tugas kita untuk berdakwah. Bukan berdakwah ni kita jangan sempit ke otak kita. Dakwah ni bagi ayat Quran, lepas tu dah habis. Kan? Ajak dia buat benda baik. Tak kisahlah kita pergi kat Makcik DS, tolong Makcik DS mop lantai ke, kok lah nak buat aktiviti kesukarelawanan ke. Benda baik bukan benda jahat. Ajak benda baik. Janganlah ajak buat benda jahat. Biar ajak isap rokok berjemaah dekat tandas ke, isap vape berjemaah dekat tandas ke. Hak tu yang cabaran bagi pendakwah. Pendakwah kira macam dalam kalangan sekolah. Kira macam anda ni ada orang-orang yang mengajak ke arah kejahatan. Tapi anda senyap. Anda tak ajak dia ke arah kebaikan. Sebab anda terlalu senyap. Jangan senyap. Cakap. Lantangkan suara. Bukan setakat geng VDOP ke, geng LDP, Badar, geng-geng lain pun. Tengok seorang ni langgar peraturan. Takkan LDP nak tegur? Takkan contoh LDP tak ada. Takkan nak LDP tegur, kita pun tegur sekali lah. Kita kawan rapat dia. Kalau dakwah ni selalu berkesan dekat kawan rapat. So kalau contoh kat sini kawan-kawan rapat dia macam kiok sikit dalam bab-bab ni. Bukan dalam bab dakwah. Kita tak suruh pun dia jadi jadi orang baik gila nak mampu pakai purdah sampai labuh-labuh bagai. Tak. Kita nak bagi dia jadi pendakwah Islam yang betul. So kita ni belajarlah. Kita sebagai pelajar first kali kita belajar. Belajar
belajar adab dengan guru, belajarlah macam mana pun, belajar macam-macam daripada apa yang kita ni. Sebab apa pendakwah ni orang yang study, orang yang belajar. Imam Syafi'i pendakwah, tapi dia belajar, dia tuntut ilmu dengan Imam Maliki, dia tuntut ilmu kitab Imam Hanafi. So tak ada masalah buat tu. So kira macam kita ni study, tapi dalam masa sama kita nampak benda buruk, kita tegur. Walaupun kita tak ada jawatan. Sebab apa? Jawatan bukan segalanya. Bila hang dapat jawatan, hal lagi teruk, hal lagi berat. Sebab apa? Hang kena soal dengan tu, dengan Allah. Kita memang semua orang Islam akan disoal, tapi orang yang dapat jawatan lah lagi kena soal, sebab dia ada kuasa. Tapi dia tak buat apa-apa. So harap menjawab soalan daripada saudari Syazlin. So kalau tak ada apa-apa, alhamdulillah, saya serah baliklah kepada moderator. Sebelum tu moderator, di sini saya nak ni lah, promote lah IG Tadabbur Brothers. Mari saya tag IG Tadabbur Brothers. So boleh follow lah dekat IG, sebab IG ni dia macam dia banyak post benda-benda yang pasal tadabbur lah. Saya belajar tadabbur ni daripada sini jugalah kan. So semua yang kat sini boleh follow lah IG Tadabbur Brothers. Dan apa-apa muskilah ataupun persoalan nak tanya, boleh je tanya, tak ada masalah. Kalau yang wanita boleh tanya dekat Kak Mariam, lelaki boleh tanya kat saya. So boleh saya serahkan dekat saudara Unais, moderator kita pada hari ini.